Bila Nabi sebut aulan nas bi yaumil qiyamah, orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat, mana masuk surga dengan aku? Apakah kriteria dia? Paling aksaruhum alayya salatan, paling banyak selawat. Jadi yang kita nak tekankan malam ni bukan sekadar selawat, banyak selawat. Orang sekarang selawat tapi tak banyak. Yang Nabi tekankan mesti banyak. Baik, apa arti selawat? Selawat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul dan ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan taqwa dan cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Pengacara Majlis, yang saya hormati pengerusi, ahli jawatan kuasa, para sukarelawan Masjid Taman Hadari Paka, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan malam ini. Setelah kali terakhir kita bertemu di masjid ini kira-kira 2566 hari yang lalu, iaitu hari Sabtu 17 September tahun 2016. Maknanya sudah 7 tahun 10 bulan. Dan saya yakin tuan-tuan tak ingat apa saya ceramahkan ketika itu. Tajuk kita masa itu adalah para saksi di mahkamah Allah. Begitu bagus sekali tajuk yang telah kita bincangkan. Alhamdulillah, pada malam ini kita sekali lagi dipanjangkan usia, dapat bertatap muka sempena sambutan Maulid Rasul. Dan insya-Allah kita akan bincangkan satu tajuk yang mudah, iaitu tentang keajaiban selawat. Hadirin hadirat sekalian, syukur malam ini kita dah memasuki 12 Rabiul Awal, dan sudah menjadi satu kelaziman di negara kita ini. Bila mula saja 12 Rabiul Awal, akan adalah 3 perkara dianjurkan oleh setiap masjid dan surau. Pertamanya marhaban, yang keduanya sarahan, yang ketiganya makan. 3 ini mesti ada. Ada tempat buat marhaban, ada sarahan, ada makan. Oh, ini bagus, 3-3 sekali dia buat. Kalau di Terengganu ini tidak masyhur sangatlah sambutan Maulid Rasul. Maksudnya buat tapi tidak lama. Seminggu 2 senyap balik ceramah biasa. Tapi setengah negeri sampai 4 bulan sambutan Maulid Rasul, begitu lama sekali. Ada setengah masjid surau dia buat marhaban sahaja, tak ada sarahan, tapi ada makan. Ada setengah tempat dia buat sarahan, tak ada marhaban, ada makan. Macam kita malam ni ada sarahan, marhaban tak ada, selawat sajalah. Sekeping kertas gitu ya. Itu pun lepas main syak ke bacanya. Tak berapa
meriah, tapi makan mesti ada. Itu wajib. Dia sebab maulud dengan mulut dekat-dekat. Itu kita tak boleh ngelak lah. Tapi ada juga setengah tempat tiga-tiga tak ada marhaban, tak ada sarahan, tak ada makan, tak ada. Sebab bagi dia nak sambut buat apa? Kita berlepas dirilah daripada perbahasan hangat tentang boleh atau tidak nak ada sambutan maulid ini. Bila umur ni dah tua-tua tuan-tuan, tak larat lah nak berdebat. Dah tak larat lah. Masa muda lu rajin lagi balah debat Nabi lahir bila, Nabi wafat bila. Bila kita sampai satu peringkat umur, lepas tu dah kenal ilmu tasawuf pula sikit, jadi malah nak kelahi dengan orang. Nak sambut-sambut, tak mau sambut sudah. Gitu je lah. Bagi kita tetap mengadakan sambutan Maulid Rasul. Tapi kita hormatlah kepada orang yang mempertikaikan sambutan. Sebab mereka pertikai pun dengan hujah. Dan ada premis mereka yang tersendiri. Mereka bertanya kenapa sambutan ni hanya diadakan 500 tahun selepas 300 tahun selepas Nabi wafat, dan sambutan rasmi peringkat negara hanya diadakan 555 tahun selepas daripada Nabi wafat. Kita terima sajalah hujah-hujah ini. Tetapi bagi kita yang bersetuju nak mengadakan maulid ini, kita pun ada hujah kita. Jadi kita sama-sama ada hujah. Bagi kita yang mengadakan sambutan maulid ini, pertama sekali kerana kita nak menzahirkan kegembiraan di atas rahmat dan kurniaan Allah dengan diutuskan Nabi. Dan memang dalam Quran Allah perintah kita bergembira dengan nikmat. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan setiap kurnia dan rahmat dari Allah, hendaklah falyafrahu, kamu bergembira. Jadi kita sahut seruan Allah ini, kita bergembiralah dengan rahmat dia. Adakah Nabi bukan rahmat? Oh tuan-tuan, tanpa Nabi kita tidak kenal Islam. Tanpa mengenal Islam, kita takkan dapat masuk surga Allah. Jadi kita masuk surga sebab Nabi bawakan agama ini kepada kita. Jadi rahmat, syukur, nikmat. Jadi kita pun bergembiralah dengan kelahiran baginda. Apatah lagi Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia bercerita Nabi sendiri mensyukuri hari kelahiran dia. Ketika dia tanya kenapa Nabi berpuasa, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an saumil isnain. Ketika ditanya apa ya Rasul kerak puasa hari Isnin, apa jawab Nabi? Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Aku puasa hari Isnin kerana aku bersyukur atas nikmat, kerana hari itu aku dilahirkan dan pada hari itulah juga wahyu diturunkan padaku. Dan hadis ni diriwayatkan oleh ramai ulama hadis. Lebih daripada 10 ulama hadis meriwayatkan hadis ini. Jadi bagi hak tak suka kita sambut maulid, ada hujah. Kita yang buat maulid ni pun ada hujah. Jadi masing-masing ada hujah. Jangan kelahi. Terbit mentari menyilau mata, orang daik menjala udang. Sama sendiri jangan seketa. Bukankah maulid kita makan sehidang. Habis majlis kita makan ramai-ramai. Jangan kelahi. Jangan kelahi. Bukan sambut birthday ni, tak mengenal Nabi. Kalau ada orang kata yang masjid buat ni ada Nabi suruh ke? Buat sambutan maulid ceramah-ceramah. Ya, kita ngaku tak ada suruhan, tapi kita tanya pula, ada ke larangan? Kalau ada, buat mari nak tengok. Tak ada. Jadi sap-sap je lah. Kelahi buat apa? Kita makan lepas habis majlis, kita makan ramai-ramai. Tak ada masalah. Apatah lagi kata Imam As-Suyuti dalam Al-Hawil Fatawa, wal jawabu indi, ketika ditanya dia sambutan maulid, wal jawabu indi, pada pandangan saya, an asla amalil maulid allazi huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa riwayatul akhbarul warida fi mabda'i amrin nabi ma waqa'a fi maulidi minal ayat. Kata dia, menurut pandangan saya, kata Imam As-Suyuti, sambutan maulid ini peluang untuk orang kampung berkumpul. Kita bacakan Quran, ceritakan kisah-kisah teladan Nabi sejak daripada Nabi lahir sampailah Nabi wafat. Apa pelajaran kita boleh ambil?
Summa yamuddu lahum simatun ya'kulunahu wa yansarifunahu min ghairi ziyadatin ala zalika minal bid'il hasanah. Kemudian habis daripada majlis, kita hidangkan makan, dinikmati pula beramai-ramai. Selepas itu mereka pun pulang dan tidak ada dilakukan lebih daripada itu. Dan saya menganggapnya sebagai satu bid'ah yang baik bid'ahnya. Ini kata Imam As-Suyuti. Jadi tak payah kelahi lah bab tu, kita duduk berkumpul ramai-ramai. Hadirin hadirat sekalian, malam ni kita nak bercerita tentang keajaiban selawat. Sebab selawat ini benda yang sangat mustahak. Kalau tidak diberikan penekanan sempena majlis maulid, maka tidak ertilah majlis maulid ini. Selawat ini satu benda yang sangat mustahak. Warna-warni si bunga desa, bunga kertas buat jambangan. Segala puji Allah yang esa, selawat ke atas Rasul junjungan. Sayang senduduk berbunga pagi, ambil daunnya dibuat ubat. Apa tanda kasihkan Nabi, tiap waktu banyak berselawat. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, orang yang berselawat ini banyak kelebihan dia. Nabi sendiri pernah menyebut, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat pada aku. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan juga ada direkodkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Tuan-tuan, dalam disiplin hadis, apabila Nabi menggunakan perkataan ataupun kalimat seperti contohnya, orang yang akan bersama denganku pada hari kiamat, hadis-hadis bercorak begitu, kita kena rebut peluang. Sebab bila Nabi sebut orang yang dekat dengan dia pada hari kiamat, ertinya orang itu masuk surga sekali dengan Nabi. Itu ertinya. Yang macam contoh Nabi sebut, aku dan penjaga anak yatim begini, kat Nabi tunjuk jari kan, pada hari kiamat. Makna Nabi nak ngabak orang yang jaga anak yatim masuk surga sekali dengan aku. Tuan-tuan, bukan senang masuk surga sekali dengan Nabi. Payah. Sebab surga ni ada banyak. Hak jenis-jenis kita, hak cak ayam ni, hak semayang asar gelap sangat, subuh cerah sangat, tak dapat masuk surga sekali dengan Nabi, tak dapat. Kita masuk surga mujur, mujur. Tak masuk neraka mujur dah. Jadi nak masuk surga sekali dengan Nabi ni, surga Jannatul Firdaus, ini memang makam tinggi ya. Tetapi ada hadis-hadis, kalau tuan-tuan perhatikan, kena read between the lines, kena pandang yang tersirat. Bila Nabi sebut aulan nas bi yaumil qiyamah, orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat, mana masuk surga dengan aku? Apakah kriteria dia? Paling aksaruhum alayya salatan, paling banyak selawat. Jadi yang kita nak tekankan malam ni bukan sekadar selawat, banyak selawat. Orang sekarang selawat tapi tak banyak. Yang Nabi tekankan mesti banyak. Baik, apa erti selawat? Selawat ini diambil dari perkataan as-salawat, bahasa Arab yang dimelayukan. Selawat bahasa Melayu, bahasa Arab as-salawat. As-salawat daripada perkataan as-salah. Apa benda as-salah? Solat, semayang. Semayang itu dia punya kata asalnya yang memberanakkan perkataan selawat. Apa makna as-salah? As-salah bermakna ad-doa. Semayang ni maknanya doa. Memang semayang kita ni doa. Daripada mula sampai habis doa belaka. Mula-mula semayang tu doa belaka. Daripada Fatihah sampai tahiyat, semua doa. Itu sebab ada kawan-kawan kita habis semayang tak doa. Macam di Mekah ke apa ke. Kenapa? Sebab mereka ada hujah. Mereka kata berapa banyak nak doa. Semayang tadi doa dah, hujah dia. Hujah kita pula dengan Tuhan ni, minta sebanyak-banyak mungkin. Lepas semayang minta, masa semayang minta, minta sama-sama. Sebab Allah suka
seorang hamba merayu pada dia. Jadi masing-masing ada hujah. Jangan kelahi lah. Jangan kelahi. Kalau tak berdoa, sangka baik. Oh, dia dah banyak doa dalam semayang. Sebab as-salah bermakna ad-doa. Doa ini pula maknanya puji-pujian. Dan inilah satu amalan yang satu-satunya amalan yang Allah buat. Allah perintah dan Allah buat. Biasa dalam Quran, apa juga arahan dari Allah, Allah hanya arah tapi Allah tak perlu buat. Contoh, Allah arahkan kita semayang, Allah tidak perlu semayang. Allah arahkan kita puasa, Allah tidak perlu puasa. Allah arahkan kita bayar zakat, buat haji, buat baik korang, ataupun berlaku ihsan sedekah pada orang. Allah tidak perlu sedekah. Allah Maha Pemberi. Tetapi selawat Allah perintah dan Allah buat. Dalilnya hari Jumaat mesti dengar ayat ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Cuma Allah dia tidaklah selawat serupa kita, Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak begitu. Maknanya dia memuji-muji Nabi. Maka kalau Allah buat, apa masalah manusia tak buat? Kita mesti selawat. Dan selawat tu bukan sekadar selawat, memperbanyakkan selawat. Tuan-tuan sekalian, ada berapa jenis selawat? Kita selalu dengar selawat macam-macam lah kita dengar. Tapi selawat ni umum yang kata ulama, ada dua jenis saja selawat. Tak ada lebih daripada itu. Pertama sekali selawat yang disyariatkan. Atau bahasa mudah, selawat yang digazetkan. Selawat rasmi. Yang official punya selawat. Selawat yang kedua adalah selawat yang tidak disyariatkan, yang mana ianya dikarang oleh manusia ataupun para pencinta Nabi, habaib, para ulama, sastrawan. Mereka karang syair-syair selawat untuk nak menunjukkan kecintaan. Selawat yang syariat, yang official, yang ini ada lebih kurang 7 ataupun 8 jenis yang diajarkan sendiri oleh Nabi SAW kepada para sahabat dia. Apakah selawat-selawat itu? Yang ini tuan-tuan, dia punya selawat, dia punya kualiti dia first class, triple A. Ni yang paling tinggi sekali kualiti. Sebab dia diajarkan sendiri oleh Nabi. Dia daripada mulut Nabi mengajarkan. Apakah selawatnya? Selawat hak kita baca dalam semayang. Hak tu first class punya selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik, atau fi riwayatin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang ini dia panggil kita punya selawat dalam semayang, riwayat Bukhari Muslim. Ini yang paling first class sekali. First class. Cuma mungkin tuan-tuan hak dengar malam ni canggung. Sebab apa tak ada Sayyidina? Sayyidina tambah kemudian. Ada sebab kenapa penambahan itu berlaku. Termasuk juga selawat yang disyariatkan adalah selawat yang diucapkan oleh para salafus salih. Antaranya kata Syekh Abdul Muhsin bin Hamid Al-Abbad, para salafus salih termasuk ahli-ahli ulama hadis, mereka biasa menyebut selawat yang first class. Contohnya sallallahu ala Muhammad. Oh, itu first class. Sallallahu ala Muhammad. Ataupun alaihi salatu wassalam. Ini semua selawat yang disyariatkan. Jadi kalau kita diberi pilihan nak selawat hak mana kalau memilih, pilih hak first class lah. First class. Tapi tidak salah memilih selawat yang tidak disyariatkan. Sebab kadang-kadang selawat yang tidak disyariatkan ni dia ada banyak dan lagunya pula sedap-sedap. Maka kadang-kadang boleh menambahkan juga cinta kasih kita. Kebiasaannya dia selawat yang tidak digazetkan ini atau tidak disyariatkan ini adalah
pujian ataupun curahan rasa para pecinta Nabi terhadap Nabi. Cuma seperti biasa, mesti ada juga kawan-kawan kita hok garang-garang ni, dia marah. Oh, mana-mandai sangat baca selawat tip lah, selawat ni lah. Ambil hok dalam YouTube orang pasang sokmo. Kalau orang neger pasang sokmo, selawat tu nak suruh untung neger lah. Orang kata ni semua ngaruk selawat-selawat ni. Selawat badui lah, selawat badar lah, selawat apa. Ngaruk belaka. Kita ikut hok Nabi ajar sudah lah, nak mana-mandai buat apa. Kita nasihat gini, jangan garang sangat. Bang, awak ada hujah, kami ada hujah. Masing-masing ada hujah. Jadi orang ada hujah, kita tak boleh kelahi. Dia begini, jangankan selawat yang orang reka. Doa pun ada. Sahabat reka. Doa. Adakah mesti baca hak Nabi ajar? Tak mesti. Doa kita boleh reka tak? Boleh. Sebab permintaan. Permintaan tak sama. Doa. Hatta ada sahabat mereka doa sendiri dalam semayang. Ada. Contohnya kisah seorang sahabat nama Rifa'ah ibnu Rafi' Az-Zurqi radhiyallahu anhu. Dia ni satu hari dia semayang dengan Nabi. Nabi jadi imam, semayang ramai-ramai, dia jadi makmum. Dalam riwayat berlaku, mencatatkan berlaku peristiwa ni masa Nabi jadi imam semayang maghrib. Semayang maghrib. Nabi rukuk. Allahu Akbar. Rukuk. Nabi bangkit dari rukuk, dia panggil iktidal. Nabi baca apa? Sami'allahu liman hamidah. Sahabat biasa jawab, yang Nabi ajak, Rabbana walakal hamd. Tiba-tiba adalah seorang sahabat, dia baca lain sikit. Bacaannya pula Nabi dengar. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Dia baca panjang. Maknanya, wahai Tuhan kami, segala puji bagimu dengan puji yang melampaui ruah, pujian yang agung, pujian yang penuh keberkatan. Sahabat dengar semua rasa pelik. Pandai pula dia reka. Hak Nabi tak ajar ngaji di mana ni? Habis budak ni kadang kena dengan Nabi. Masing-masing semua berfikiran begitu. Habis semayang, Nabi pusing. Siapa dia baca ni? Aku dengar tadi. Semua panik. Habislah memang kena marah. Mu pandai-pandai reka baca buat apa? Hak Nabi ajar Rabbana lakal hamd. Sudahlah. Mu nak pandai Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Dak ingat main tambah-tambah. Lari Pak angkat tangan. Saya ya Rasul. Nabi kata begini. Inni ra'aitu bid'a wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awwala. Kata Nabi, tahniah, masa semayang tadi aku nampak lebih daripada 30 malaikat datang berebut-rebut nak mencatatkan pahala bacaan kamu tadi. Bacaan kamu tu first class, kata Nabi. Lulus. Salah ke? Nabi marah ke tak? Tak. Itu bacaan dalam semayang. Jadi tuan-tuan mana hak ada dapat menangkap bacaan tadi, amalkanlah semayang isyak nanti. Mana bila imam sebut Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kalau tak dapat tak apa. Tak ada apa-apa, rugi sajalah. Dia tak ada apa-apa, rugi sajalah. Jadi itu satu peristiwa. Satu peristiwa yang lain, apa sejarah kita baca doa iftitah? Doa iftitah sahabat yang baca asalnya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Asalnya sahabat baca. Dia berlaku kepada seorang sahabat Nabi. Dia lambat datang semayang ketika solat, dan bila dia takbir Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Dia baca macam kita baca doa itu. Kemudian selepas semayang, Nabi pun tanya, sebab bacaan dia Nabi dengar. Nabi tanya, siapa dia baca tadi? Dia angkat tangan. Saya ya Rasul, tapi saya baca niat saya molek.
Orang lain kata habis lamu Nabi tak ajar mu pandai-pandai je reka. Habis mu ni sekarang. Apa respon Nabi? Ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Aku tadi merasa kagum kerana melihat pintu-pintu langit terbuka bila dibacakan ayat tadi. Maka kata Abdullah bin Umar, fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah yaqulu dzalika. Sejak aku dengar Nabi mengatakan langit terbuka disebabkan membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, aku tak pernah berhenti baca doa itu. Tak pernah absent. Mesti aku baca. Ni hadis riwayat Imam Muslim, Tirmizi, Nasai, Imam Ahmad. Jadi balik kepada rakan-rakan kita hak marah, ada selawat-selawat ni orang dengar. Jangan kelahi, sabar. Ini selawat, bukan lagu K-pop. Selawat je pun. Dia selawat-selawat ni dia boleh mendatangkan rasa cinta kepada Nabi bila dialunkan. Saya ambil contoh, selawat ni tak mesti selawat yang kita baca masa marhaban tu, termasuk lagu-lagu nasyid yang menceritakan pasal Nabi. Itu juga adalah selawat yang tidak disyariatkan tetapi sampai kepada kita. Contoh kumpulan Raihan, dia buat lagu pasal cinta Nabi. Rinduku ya Rasulullah, padamu ya Habiballah, walau tak pernah bersua cintaku tetap membara. Sampai tak kalau dia baca? Sampai. Tonton balik kan pasal YouTube, dengar kat telinga, boleh nangis dengar. Rinduku ya Rasulullah, padamu ya Habiballah, engkaulah buah hatiku, engkaulah kekasih Allah. Sampai dah, belum salahnya. Jadi jangan kelahi kita bab-bab selawat itu. Ataupun lagu Raihan, dia buat lagu apa lagi? Alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku tatap wajahmu. Itu pasal selawat lagu-lagu itu. Ataupun kumpulan Hijaz ada buat lagu Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu. Kalau dengar lagu tu pada momen yang tepat, mood yang tepat, boleh menangis. Menangis. Tak tergambar tinggi pekertimu. Menangis kita mendengar. Sebab kita dari sanubari kita mendengar rangkaian lagu-lagu itu. Apa lagu Hijaz apa? Selagi upaya ku turuti ajarannya, apa terdaya ku amalkan sunnahnya. Itu pun sampai ke hati kalau dilakukan. Banyaklah, saya pun tak berapa hafal lagu-lagu nasyid lama-lama. Banyak lagu-lagu lama lah. Nasyid baru ni banyak cinta. Cinta rumah tangga itu je. Dulu memang banyak selawat-selawat. Lagu popular, telah terbit bulan purnama, cahayanya menyinari kami. Itu sesuai. Ataupun kalau yang mungkin lagu Melayu, orang kita rasa tidak selawat sangat. Tak best ustaz buat lagu Melayu, tak boleh nak bawa dalam majlis marhaban. Okeylah, pakai lagu Arab lagu Arab memang banyak. Cuma trend sekarang dia bawa lagu misalnya Laukana Bainana. Laukana bainana al-habib. Lagu tu tak faham, bersedih sebab iramanya memang menyedihkan. Dia punya susunan musiknya. Dia yang nyanyi lagu tu adalah orang yang sama buat lagu qasidah Sallu alal khairil anam. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badri tamam, sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana yawmaz ziham. Cuma lagu-lagu yang Arab, kalau nasyid dia gabung antara lirik moden dengan dia punya syair zaman tradisi kuno. Lagu dia susunan komposer lah, macam lagu Laukana Bainana itu musiknya oleh Khalid Barzanji. Ini orang terkenal lah dalam bidang muzik.
Dan intro itu diambil daripada sajak Hasan bin Thabit. Ya Rabbi qad ghafilna wa kulna tama'u fi afwin wa fi karamin wa fi, itu sajak daripada Hasan bin Thabit. Jadi bila dia gabung, itu yang jadi sedap. Ataupun qasidah Burdah al-Busiri. Qasidah Burdah al-Busiri ini karangan Abu Abdullah Muhammad Syarafuddin. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sall. Ini tuan-tuan mesti dengar, tapi ini juga yang tidak disyariat, tapi sedap dah dibaca. Sedap. Wah, baca ramai-ramai dengan anak-anak murid suka baca dalam kenderaan dengan anak-anak. Ataupun selawat Badawi, selawat Nuril Anwar. Ada orang panggil selawat Nur. Selawat Nuril Anwar ni selawat yang terkenal, yang disusun oleh seorang wali kutub. Wali kutub nama Said Ahmad Idris Al-Badawi qaddasallahu sirruh. Dia ni orang Tontok. Saya dulu ngaji di Mesir, dia Tontok. Memang ada masjidnya, ada makam dia. Dia orang tarikat kuat tasawuf. Dia ni orang tarikat kuat. Berzikir, ya Allah, kuatnya berzikir. Masjid itu sembahyang tarawih pendek, zikir panjang. Terbalik kot. Macam kita sembahyang tarawih panjang, zikir pendeknya. Kan zikir kita pemalas. Fadlam minallah ni'mah wa maghfirat. Bila seorang yang baca, hak lainnya Allahumma salli ala Muhammad, barulah ramai-ramai gabung sallallahu alaihi. Itu naik rakaat keempat pula dah. Kalau orang hak amal selawat tu hak panjangnya. Syekh Ahmad Badawi dulu katanya masjid dia 2 tingkat. Dia berzikir, dia duduk tingkat atas. Tasbih dia punya panjang, cecoh tingkat bawah. Macam orang pergi candak sotong begini. Punya kuat zikir. Dia memang ni habaib, seorang pecinta Nabi lah. Dan dia telah mengarang satu selawat yang sangat terkenal. Apakah selawat itu? Yang ni saya akan kongsikan selepas ini. Sebab saya ingat kita beri laluan dululah kepada azan isyak yang akan berkumandang seminit lagi. Sempatlah Bilal bersiap selia. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kembali kita menyambung syarahan ataupun ceramah sempena Maulid Rasul pada malam ini. Kita sedang membicarakan tentang keajaiban selawat. Sebagai satu daripada bukti tanda kita cinta pada Nabi, iaitu sudi kita mendoakan. Selawat ni mendoakan Nabi. Sebagaimana tadi kita doa dah lepas pada azan, Allahumma rabba hazihi da'wati tammati wassalam. Itu doa. Dalam selawat ni pula doa tambahan lagi. Jadi bila kita sentiasa berselawat atau mendoakan Nabi, maka jelaslah membuktikan kita benar-benar sayang pada baginda. Tapi kita ni hanya baca selawat saja. Di kalangan ulama ada hak reka pula selawat untuk nak menunjukkan kecintaan mereka. Macam tadi kita cerita bagaimana Said Ahmad Idris Al-Badawi, seorang ulama besar di Mesir, dia buat satu selawat, nama dia selawat Badawi lah nama dia. Selawat ni masyhur. Dia ni memang amal selawat sehingga kan diceritakan bahawa dia ni zaman Raja Mesir, zaman Malik Zahir Ruknuddin Baibah Al-Bundukdari. Dia ni Sultan Mesir dulu. Terkenal cerita Said Ahmad Idris Al-Badawi ni, dia tak pernah tunjuk muka dia ke orang. Dia sorok sembunyi muka dia belakang serban. Dia pakai tutup serban, dia tutup semua muka. Pergi majlis apa, orang tak tahu rupa dia apa. Sampai begitu. Zuhud dengan tawaduknya orang tak kenal. Jadi bila orang jadi tertanya-tanya apa wajah sebenar Syekh Ahmad Al-Badawi ni, orang jadi ngata macam-macam lah, buat spekulasi. Sehingga kan Sultan Mesir ketika itu Malik Zahir Ruknuddin Baibah Bundukdari, dia sendiri pun teruja nak tengok apa rupa dia. Akhirnya bawa ceritakanlah, dia tarikkan serban tu. Bila orang tengok muka Said Ahmad Al-Badawi, mukanya ada cahaya, zup cahaya. Orang selawat banyak kan, mukanya ada cahaya. Sehingga orang terperanjat tanya, wahai Syekh, macam mana muka ada cahaya begini? Dia bukan flawless. Flawless tu, itu hak kita selfie tu nipu. Flawless
macam pakai make up. Dia lain. Dia ada cahaya muka orang banyak selawat ni. Jadi orang tanya dia apa amalan dia, pakai bedak sejuk ke apa, kok jadi putih begini ni. Apa jawab dia? Tak, saya amal selawat. Saya reka buat selawat. Saya amalkan selawat. Apa selawat? Selawat baru ini terkenal. Kalau anak-anak kita hafal sangat, kita je tak biasa selawat ni. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina. Tuan-tuan carilah YouTube selawat badui, amalkan. Jadi ibu-ibu pun boleh amalkan. Amal sebulan, saya ingat tu flawless muka. Tak payah pakai bedak sejuk dah lepas benda ni. Agaknya. Jadi lawa muka. Banyak selawat. Sebenarnya ulama' dulu banyak reka-rekakan selawat-selawat apa semua. Tapi tidak diangkat ke permukaan sangatlah lagu-lagu selawat yang direka ini. Sebagai contoh, kalau lagu-lagu qasidah. Dulu kerajaan Turki Uthmaniyah, dia buat qasidah Uskudar Gider İken. Ni sejak daripada zaman Turki Uthmaniyah lagi, zaman Sultan Murad yang ketiga. Selawat yang dia buat tu makna tahun 1574. Beratus tahun dah dia orang buat selawat-selawat ini. Antara yang terkenal, Talama ashku gharami ya nur wujud wa unadiyati hami ya madinal jud. Selawat ni masyhur tapi kita tak dibawa lagi dah lagu-lagu lama ini. Tapi mujurlah Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Ni mungkin tuan-tuan pernah dengar huraian, kita ulanglah. Ni payah jadi penceramah tuan-tuan. Asal ulang cerita lama ni aku dengar dah ni YouTube. Kalau penyanyi nyanyi lagu sama 30 tahun tak ada orang marah. Jamaah bila tu lagu semuanya. Asal ceramah aku dengar dah, ceramah aku dengar dah ni. Aku boleh teka dah ni. Kita ulang kaji ya. Allahyarham P. Ramlee, dia ni antara sebab lagu-lagu dia sedap didengar. Antara sebabnya sebab dia banyak ambil lagu qasidah. Dia ambil lagu burdah, lagu-lagu selawat lama-lama, dia jadikan lagu dia. Menyebabkan barangkali lah ada unsur keberkatan ke, ada unsur yang menjadikan sedap didengar, halua telinga. Macam contoh yang saya sebutkan, qasidah Uskudar Gider İken itu. Talama ashku gharami ya nur wujud. Yang itu kan P. Ramlee ambil, buat lagu dalam cerita Alibaba punya lapuk. Alangkah indah di waktu pagi, burung bersiul bernyanyi-nyanyi, terbang bebas di angkasa tinggi, hidup bersenang hati. Itu lagu selawat dia ambil. Sama juga qasidah Burdah Busiri, ni daripada Morocco. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lagu tu lagu burdah ataupun Burdah Al-Busiri, tapi Allahyarham P. Ramlee ambil tahun 1969. Dia buatkan lagu raya. Liriknya Jamil Sulong yang tulis, lagunya dinyanyikan oleh Ahmad Jais. Apakah lagu dia? Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Tuan-tuan dengar apa rasa nak balik raya dah? Sebab dia ada Wallahualam, lagu burdah kan dia asalnya ambil. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji atfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Ni Maulid Dibai, tapi P. Ramlee ambil buat lagu tahun 1963. Aci buka pintu, Nana balik hai pukul 1. Kan jadi sedap bila dia ambil daripada lagu buat. Ni banyak lagi lah contoh-contoh lain, tapi saya tak berhajat nak menerangkan lebih lanjut, kan jadi ceramah Maulid P. Ramlee belum malam kan.
Jadi ini yang saya sebutkan sebagai selawat yang tidak disyariatkan. Tapi tidak menjadi kesalahan kita menghayati, membacanya. Sebab yang penting kita doa ke Nabi. Itu mustahak. Jadi pada kawan-kawan kita hak marah, hak ni selawat ni tak digazet. Relax, ini ulama sekarang ada doa dalam tu, doa. Tapi tidak menafikan bahawa first class tetap selawat tahiyat kita itu. Itu selawat terbaik sekali. First class. Yang lain-lain tu doa. Marilah kita memperbanyakkan berselawat. Sebab Nabi sebut mesti banyak selawat. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, dia ada catat dalam kitab Safinatul Qadiriyah, menyebutkan berselawat pada Nabi ni, walaupun Syekh Abdul Qadir Jalani ni orang tasawuf, tapi dia tetap menekankan selawat. Kita nak terangkan juga pada orang tarikat, orang tasawuf, dia biasa dia banyak zikir. Untuk dia latihan dia banyak melalui proses zikir. Allah, 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 Allah sampai tinggal teruskan, tak ada masalah. Tapi selawat jangan tinggal. Selawat ni ilmul mustahak, tanda cinta. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani qaddasallahu sirruh, dia mengatakan bahawa selawat ni ada 42 kelebihan, banyak. Antaranya kita kongsikan malam ni. Antaranya kata dia, selawat ni dia mengundang berkat. Berkat boleh datang kerana selawat. Kullu amrin zibalin la yabda'u bismillah wassalatu fahuwa aqta'u abtarun mumhaqqun min kulli barakatin. Segala perbuatan, kata dia, yang tidak diawali dengan membaca bismillah dan tidak dimulakan dengan selawat, terputuslah dia. Terputus dari segi apa? Dari segi keberkatan. Jadi tuan-tuan, misalnya nak minum air, Allahumma salli ala Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli Muhammad, dia ada berkat. Ibu-ibu nak masak, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli Muhammad, dia ada keberkatan. Baik itu, kalau ikutkan budaya kita bersalam, berselawat ni, siapa yang ajar? Piramli. Cerita apa? Labu-labi. Babak Ibrahim Pendek, ketika anaknya dipinang, Cikgu Murni dipinang oleh Haji Bakir, dia hantar labu dengan labi Minang. Ibrahim Pendek ni misal Hitler, misal kontot, berdiri atas meja. Labu baru nak cakap, kami datang, Allahumma salli ala Muhammad, kami datang, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan pergi ke negara Arab tak? Dok salam selawat Arab, salam Zaid, alhamdulillah, masya-Allah, barakallah, tabarakallah, gitu ya. Orang Melayu, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Mana mari cerita labu-labi? Kenapa kita buat? Berkat. Salam ada selawat, barakah. Cakap ada selawat, barakah. Jampi serapah ada selawat, barakah. Sebab itu orang berdoa, Nabi ajar mesti selawat. Kullu du'ain mahjubun hatta yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa itu dia akan terhalang sehinggalah dibacakan selawat kepada Nabi dulu. Kena selawat doa. Baik itu ada orang dia mengata doa ni tak selawat tak apa, khususnya kalau doa masnan. Doa masnan ni doa apa? Doa harian. Contoh nak makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Jadi dia kata doa masnan, doa hak hari-hari buat, tak payah selawat lah boh, lama sangat. Ataupun doa nak masuk tandas, baca sajalah. Kalau nak selawat bagai-bagai, tak ada nak tubik lela, dia kata. Tak, kita pegang juga kepada kaedah selawat ini dia ada barakah. Bukan suruh selawat panjang-panjang lagu Raihan Hijah kedok. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Barakah dapat. Apa lagi ndak? Fadlallah bin Ubaid radhiyallahu anhu cerita, ada orang yang teruja, dia terus baca doa, Allahumma ighfirli warhamni. Ya Allah, ampunkan aku, sayangilah aku. Nabi dengar sahabat ni baca doa, ajilta ayyuhal musalli idza sallaita faqa'atta fahmadallah bima huwa ahlahu wa salli alayya thumma ud'uhu. Nabi sendiri menegur, kamu ni nampak lorat, terburu-buru sangat.
Wahai orang hak baru sudah semayang, kalau kamu lepas semayang, duduk dulu, tenang-tenang, puji Allah dengan pujian yang sewajarnya, berselawatlah pada aku, kemudian berdoa. Kemudian Nabi pun kata, ayyuhal musalli ud'u tujab. Wahai orang yang semayang, berdoalah, sudah tentu doamu nanti akan dimakbulkan. Hadis Tirmizi. Sebab itu hatta di Mekah sekalipun, orang Mekah walaupun dia tidak zikir ramai serupa kita, dia habis semayang dia takkan terus bangun. Hak terus bangun ni orang pemalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bangun sapu punggung bangun. Jangan gitu. Nabi suruh duduk dulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillah, puji Allah, syukur aku dapat semayang. Alhamdulillah. Puji sikit. Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doalah. Atau kurang-kurang puji Allah, istighfar, bangun, salam orang sebelah-sebelah. Dalam salam tu selawat lagi. Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu alaihi wasallam. Dapat pahala. Ini dok sapu punggung bangun. Tak campur orang. Jadi itu yang pertama. Setiap perkara kalau diselawatkan benda tu jadi barakah, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Yang kedua kata dia, selawat ni lah satu-satunya amalan yang takkan ditolak oleh Allah. Dia amalan ni ada hak Allah tolak. Macam semayang kita maghrib tadi, jangan ingat semua semayang di masjid kita tadi Allah terima belaka. Tak. Ada hak Allah campur balik. Dicampur semula kerana tak ada kualiti. Mungkin cara pelaksanaannya tidak ikut SOP. SOP ni bukan SOP COVID dah. SOP ni sunnah is our priority. Dia tak ikut sunnah, tak ikut petunjuk Nabi. Jadi ditolak oleh Allah. Atau tidak khusyuk misalnya, dicampur. Tapi kata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, selawat takkan ditolak. Walaupun hak membacanya orang hak banyak dosa, walaupun orang tu tak semayang tadi, ulama sepakat bahawa selawat pasti diterima, kerana ianya dalam kerangka untuk memuliakan Nabi. Lepas itu ada seorang penyair pernah bersyair, adimis salata ala Muhammadin faqabuluha hatman bighairi taraddudin a'maluna bainal qabuli wariddiha illa salata ala Nabi Muhammadin. Bacalah selawat, sebab selawat pasti diterima. Adapun amalan yang lain mungkin diterima, mungkin ditolak, kecuali selawat. Selawat pasti diterima. Dan selawat ni kalau kita baca, dia pasti sampai pada Nabi. Oh, itu special. Dalam satu hadis riwayat Abu Daud, Nabi pernah menyebut, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan mu buat rumahmu seperti kubur. Wala taj'alu qabri idan. Dan jangan buat kuburku pula sebagai tempat nyambut raya. Jangan pula berpesta-pesta. Wassallu alayya, selawatlah padaku, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Selawatlah kerana selawatmu akan sampai padaku walau di mana pun kamu berada. Maknanya kalau tuan-tuan berselawat di masjid Taman Hadari Paka, sampai juga. Tuan-tuan selawat di Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan, sampai juga. Tuan-tuan selawat dalam kereta LPT2, LPT1, tetap sampai juga. Selawat di Madinah, apatah lagi, mestilah sampai. Selawat mesti sampai. Baik itu orang dulu tidak pernah miss selawat ni. Selawat. Ada satu cerita pasal selawat ni yang bila kita baca cerita kisah ini, kita jadi sebab bila membaca tentang kisah seorang pemimpin, seorang sultan yang memang tidak pernah miss selawat pada Nabi. Tiap-tiap malam. Siapakah sultan itu? Sultan zaman Osmaniyah Turki, iaitu Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid Turki ni, dia ni memang tidak pernah tinggal selawat. Tiap-tiap malam amalan dia. Satu hari dia punya pengawal dia punya pembantunya nama Bashar, datang memberi laporan harian. Jadi dia bagi laporan surat-surat, dia beritahu lah ni surat appointment ni. Tiba-tiba ada satu surat tu Sultan Hamid tengok, dia skip, dia tak baca, dia letak belakang.
Sultan Abdul Hamid tanya, "Apa mu tak baca surat tadi tu?" "Tak ada apa ni tuanku, hak ni surat ni ada satu orang. Dia ni orang nega. Dia hantar surat kita, dia kata tuanku ada hutang dengan dia. Dia kami malah nak layan orang begini." Sultan Abdul Hamid kata, "Baca, aku nak dengar. Orang ni gini. Sultan Abdul Hamid kata, "Aku tak ada hutang orang. Apa dia tiba-tiba kata aku hutang dengan dia? Dah orang tu ada sini." "Ada sokmo tuanku." "Kami tak bagi masuk. Dia tunggu sokmo, tuanku bayar." "Dah dia ada sini." "Ada. Titah dia masuk." Jadi Bashar ni pun pelik. Tuanku layan sangat ni. Pergi panggil guard, panggil mamat hak leluar tu, panggil masuk. Dia pun masuk. Tuanku tanya, "Bila saya ada hutang awak?" "Ampun tuanku, Patik nak maklum, tuanku memang ada hutang dengan Patik." "Sejak bila saya hutang awak? Saya kenal pun tak." "Ampun tuanku, izinkan Patik bercerita sejarah Patik. Patik ni dulu orang berniaga, tapi jatuh muflis. Patik berhutang dengan banyak orang, banyak kedai berniaga pun berhutang. Patik bankrupt. Jadi Patik berdoa kepada Allah. Setiap malam Patik berdoa. Jadi bila orang tu cerita, Bashar yang bodyguard kata, panjang cerita ringkas, buat shortcut sudah lah, banyak, tuanku banyak kerja lagi ni." Tuanku kata, "Tak apa, biar dia cerita." Ampun tuanku, Patik dia tiap malam Patik semayang, Patik doa kepada Allah. Tiba-tiba satu malam Patik mimpi jumpa Nabi. Sultan Hamid bila dengar mamat ni jumpa Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, dia kata, "Untung awak dapat mimpi jumpa Nabi." Dah benda cerita terus berubah. Benda cerita Nabi mimpi jumpa Nabi. "Ampun tuanku, dalam mimpiku itu Nabi sebut pasal tuanku." Lagilah tuanku kata, "Ya ke?" "Ya." "Macam mana disebut pasal saya?" Dia jawab, Hamid Demis. Hamid Demis ni bahasa Turki, maknanya Hamidku, aku punya Hamid. Jadi raja bila dia dengar Nabi sebut nama dia Hamidku, seolah macam Hamidku sayang, seolah begitu, Hamid Demis. Dia pun kata stop. Dia buka laci, ambil duit. Nah, 1 uncam mah bagi. Sama balik cerita. "Ampun tuanku, Nabi khabar ke saya, sultanmu tu bagus, selawat sokmo ke aku." Lagi raja tu terkejut, sebab tak ada orang tahu dia beramal. "Selawat sokmo ke aku, tapi malam tadi dia tak selawat ke aku, tapi aku sayang ke dia." Raja terkejut. Nabi panggil saya apa? "Ampun tuanku, Nabi sebut Hamid Demis." Ulang sekali lagi, Hamid Demis. "Wahai Hamid." Sekejap, buka laci, ambil lagi duit. Ambil ke awak? Ni lebih pada bayar hutang lah ni. Sampai Bashar tegur, sudahlah ni, sebungkus tu cukup dah bayar hutang. Tuan kata, tak apa, sedap dengar. Ulang balik, Nabi sebut nama saya Hamid Demis. Sedapnya. Buka lagi, bagi lagi. Lalai Bashar kata, dah lagi balik. Bila lelaki tu balik, Sultan Abdul Hamid menangis. "Wahai Bashar, aku memang tak pernah cerita ke orang aku selawat pada Nabi tiap-tiap malam. Cuma malam tadi aku buat kerja di meja ni lah, penat sangat, aku tertidur. Jadi aku terlepas selawat malam tadi. Jadi hak laki tu beritahu memang cerita betul. Maknanya sampai selawat aku pada Nabi rupanya. Hak tu aku gembira sangat. Wahai Bashar, gembiranya aku ni, jangankan 3 uncaman. Kalau suruh bagi jawatan raja kau orang ni, buat aku beri ni. Nasib baikmu suruh dia keluar. Kalau tak tadi aku buka habis ni. Bagi ambil kamu. Aku dengar Nabi sebut Hamid Demis. Maknanya wahai Hamidku. Sejuk dah hati aku. Apa lagi aku nak? Wahai Bashar, menangis dia punya pembantu.
Allah baiknya raja aku, baiknya raja aku. Tonton balik kan buka YouTube, ada cerita tu Sultan Abdul Hamid selawat, pandai-pandai lah taik, ada macam-macam boleh keluar. Dan kita tengok pun kita akan sebab bagaimana dunia tak ada erti kalau kita tahu bahawa selawat aku Nabi dengar, siap Nabi sebut pula nama kita. Oh, bahagianya, bahagia. Jadi berselawatlah, banyakkan berselawat. Selawat pasti sampai, don't worry, pasti sampai selawat. Itu yang kedua. Yang tiga orang berselawat ni, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, hidupnya sentiasa didoakan oleh malaikat. Dan ini mahal. Man salla alayya salatan lam tazal malaikatu tusalli alaihi ma salla alayya falyuqil abdu min dhalika aw liyukthir. Siapa berselawat padaku dengan satu selawat, akan ada satu malaikat sentiasa berdoa pula untuk dia. Oleh itu terpulanglah kamu semua, nak selawat sikit ke nak selawat banyak. Nabi beritahu kita, ni hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Doa malaikat dapat semua. Begitu juga kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang banyak selawat ini dia dosanya diampunkan oleh Allah. Mana selain pada istighfar, selawat juga menghapuskan dosa. Sallu alayya, kata Nabi, selawatlah untukku, fa inna salatakum alayya zakatul lakum, kerana selawatmu itu menjadi zakat, iaitu pembersih dosa untuk kamu. Kesimpulan mudah, masa mana kita nak selawat ni tuan-tuan? Masa mana? Ada beberapa waktu yang terbaik untuk kita berselawat kepada Nabi SAW, yang mana kita maklum selawat kepada Nabi ini secara umum ada dua jenis selawat lah. Pertama selawat mutlak, satu lagi selawat muqayyad. Selawat mutlak ini selawat yang dikerjakan pada setiap masa, tanpa batas, di mana-mana tempat, anywhere, anytime. Anytime is a good time. Dan dianjurkan sebanyak-banyaknya. Sambil tuan-tuan nak naik kereta, sambil start enjin, apa saja perlakuan, itu dipanggil selawat mutlak. Yang ini siapa banyak dapat banyak kelebihan. Tapi ada satu lagi selawat dipanggil selawat muqayyad. Selawat muqayyad ni selawat yang spesifik, yang hanya dibaca pada waktu tertentu, momen tertentu dan amalan tertentu. Ini dia special lagi. Tapi ada banyak, ada berbelah-belah. Saya cerita mana hak sempat sajalah. Pertama sekali ketika tahiyat. Ini memang tak boleh tinggal lah. Kita akan baca elok-elok. Masa kita selawat tu, selawat elok-elok. Kemudian tapi yang penting jangan bergaduh pasal Sayyidina. Itu tak payah bergaduh lah. Sebab saya ada dengar ada masjid surau, jemaah hak garang-garang budak-budak muda sekarang ni, hak selalu tengok YouTube ni, dia marah ke imam-imam tua yang baca Sayyidina dalam selawat. At-tahiyatul barakatuh sampai Allah mesti Sayyidina, dia marah. Dia marah. Ada hak mufarakah pun ada hak bertegang urat leher, gaduh. Tu ngapa tu imam tambah Sayyidina dalam selawat? Nabi tak ajar. Nabi kata mana ada Sayyidina. Kata sabar. Dia tambah Sayyidina sebab ihtiram, penghormatan. Kita pun tuan-tuan, kalau pemimpin pun kita tak akan sebut nama dia. Kita tak tergamak sebut nama. Nabi kita nama Muhammad bin Abdullah. Takkan panggil Muhammad macam tak syok lah. Hatta Tuanku Sultan pun kita tak panggil nama dia, nama badan dia tak. Macam Tuanku Agung. Tuanku Agung nama sebenarnya Abdullah bin Ahmad Shah ya. Nama sebenar Abdullah bin Ahmad Shah. Tapi tuan-tuan kalau tuanku berangkat ke Terengganu, tuan takkan nak lambai dia. Alhamdulillah. Boleh tapi macam tak hormat gitu. Orang Sabah yang tak faham cara beraja pun faham cara nak manggil raja. Walaupun peringkat awal, gong, gambar dulu gong. Pakcik Agong, dia tak faham. Tapi lepas
tuanku lama sana, dia dah faham adat kita macam kita negeri beraja ni, kita reti kan tuanku kan berpatiknya ngangkat sembah dia kan, tak ada budaya itu. Mula-mula adalah masalah sikit, gong gambar gong, salam salam dulu gong, baru lama-lama dia pun panggil hormat, pun tuanku gambar tuanku, dia pandai. Itu sultan atau pemimpin duniawi. Kita tetap menghormati dia. Bahduli Yang Maha Mulia Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Panjang kita sebut nama. Kenapa bila Nabi kita, you nak sebut Muhammad? Jadi kurang manis. Jadi tambah Sayyidina. Bukan panggil Tan Sri Muhammad. Sayyidina, pemimpin kami, ketua kami. Tapi geng-geng muda ni, geng-geng dengar ceramah YouTube ni, dia marah pula kita. Kalau nak tambah sangat, bapa dalam azan tak tambah. Sudah. Bapa dalam azan tambah. Asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasul. Dah jadi kelahi pula dah. Jangan kelahi, kita makan lepas ni. Habis ceramah kita makan, usah kelahi ya. Tua-tua ni jangan kelahi, kita relax-relax je. Menambah Sayyidina tidak merosakkan. Dan ini dah dibahaskan ulama. Tak payah di luka lama tu jangan diberdarahkan kembali. Dah luka tu dah kering dah. Dah kering habis dah luka, jahit molek. Tinggal parut saja. Dok didedeh balik. Jangan. Benda dah selesai lama dah. Awak tertinggal kereta api, orang lama dah bincang benda ni. Betul juga ketika masa bila kita azan yang muqayyad ini, azan selawat yang muqayyad. Selawat selepas dengar azan. Idza sami'tumul muazzin faqulu misla ma yaqul summa sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Bila kamu mendengar azan, jawab azan. Lepas azan, selawat padaku, kata Nabi. Jadi itu muqayyad. Kita kena baca selepas daripada mendengar azan. Masa mana lagi kita azan? Ketika hari Jumaat. Bermula malam Jumaat sampailah siang hari Jumaat, kita dianjurkan banyak selawat. Kata Aus bin Aus radhiyallahu an, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fihi khuliqa Adam alaihi salam fa aqsiru alayya minas salati fa in salatukum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya hari paling mulia adalah hari Jumaat. Pada hari Jumaat Adam diciptakan. Oleh itu banyakkan selawat padaku, kerana selawat kamu akan dibentangkan, dilaporkan kepada aku. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah. Jadi hari Jumaat jangan berhenti selawat. Masa bila lagi selawat digalakkan? Setiap pagi dan petang. Pagi esok dengan petang esok, tuan-tuan amat, dianjurkan selawat minimum berapa kali? Minimum 10 kali. Lebih bonus. Minimum 10. Kata Abu Darda, man shalla alayya hina yusbih ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Siapa pagi baca selawat 10 kali, petang baca selawat 10 kali, dia akan dapat syafaat aku pada hari kiamat. Ini hadis riwayat Imam Tabrani. Jadi tuan-tuan jangan gusar hati. Kalau tak tahu nak selawat apa, amalkan saja baca maksurat. Maksurat saya ingat di masjid pun ada maksurat. Buku kecil je. Susunan Hasan Al-Banna. Dalam tu dia dah atur dah baca apa waktu pagi. Ayat apa, selawat apa, kita baca saja. Kalau tak ada cetakan, boleh download saja. PDF pun banyak sekarang. Maksurat. Dia ada kubra, ada sughra. Dalam YouTube pun ada. Sambil-sambil pergi kerja, pasang saja YouTube, boleh dengar. Baca maksurat. Dalam tu ada selawat juga. Jadi siapa baca 10, dia minimum 10 kali. Masa mana lagi baca selawat? Ketika dalam majlis. Ketika kita berkumpul bersama orang ramai, jangan lupa selang-seli dengan selawat. Dalam mesyuarat, dalam family day, dalam apa saja assembly, ma jalasa qaumun majlisan lam yazkurullah fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tiratan fa in syaa'a 'azzabahu wa in syaa'a ghafara lahum. Mana-mana orang hak duduk dalam satu majlis, hak tak disebutkan langsung nama Allah, tidak langsung dia berselawat pada aku, maka majlis itu akan jadi penyesalan bagi dia.
Kalau Allah berkehendak, Allah hukum mereka. Kalau Allah berkehendaki, Allah ampunkan mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Masa bila lagi kita disuruh berselawat pada momen tertentu ketika disebutkan nama Nabi. Al-bakhilu man dzukirtu indahu summa lam yusalli alayya. Orang bakhil ketika sebut nama aku, dia tak sudi pun berselawat padaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ada banyak lagi lah tuan-tuan keadaan-keadaan kita dituntut untuk membaca selawat ini. Tapi kalau tak ingat semua, tak ada masalah. Kita selawatlah secara mutlak, iaitu pada bila-bila masa saja. Anytime is a good time. Apa yang mustahab, tak payah kelahi lah nak baca selawat itu ke nak baca selawat ini ke, tak payah kelahi. Apa yang mustahab dalam selawat itu ada doa pada Nabi, maka itu sudah dianggap sebagai satu selawat. Sekadar itulah sembang-sembang kita pada kesempatan malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Selamat menyambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam 1445 yang akan diadakan di peringkat negeri Terengganu dan peringkat kebangsaan juga. Moga-moga cuti kita esok dapat dimanfaatkan dengan kita mendengar ceramah-ceramah ke benda-benda yang boleh menambahkan kecintaan kita kepada Nabi. Walaupun ada orang kata 12 hari bulan esok bukannya maulid tapi wafat Nabi. Tak apalah wafat ke maulid ke, sebab kita di Terengganu di Malaysia kita tak terikat dengan tarikh. Kita sepanjang masa kita buat maulid ni sebenarnya. Ada masjid buat 13 Rabiul Awal, ada masjid buat 15. Mana tak terikat satu Terengganu buat 12 je dah. Jadi kita pegang bulan bukan pada hari. Tak payah kelahi lah, kita makan sajalah. Jangan datang saja ada lauk kita makan. So kelahi-kelahi. Kita tutup pertemuan kita dengan doa. Moga majlis kita diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin amalana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa li syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq.